Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Lalu syaitan telah menggelincirkan Adam dan Hawa itu daripada syurga. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kedua-duanya daripada syurga. Jadilah mereka seperti mana seadanya. Lalu kami katakan kepada Adam, Hawa dan semuanya, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Berambuslah kamu keluar, menjadikan setengah kamu terhadap setengah yang lain bermusuh. Dan bagi kamu di bumi itu tempat tinggal, wa mata'un ila hin, dan tempat kamu berseronok hinggalah sampai satu saat, iaitu kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengilhamkan kepada Adam AS kalimat, beberapa kalimat. Lalu Adam AS pun bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallahu adzim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 36 dan ayat 37. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ni kita bertemu di surau kita ni untuk kita kuliah maghrib seperti yang telah kita jadualkan. Mudah-mudahan kuliah maghrib kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Ayat yang anda baca ni dua ayat dari surah Al-Baqarah, ayat 36 dan ayat 37. Ayat yang anda baca ni Allah Subhanahu wa ta'ala cerita tentang bagaimana tipu daya ataupun kacau ataupun mempengaruhi yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih kepada Adam AS dan juga Hawa, iaitu apabila mereka ni dah duduk di dalam syurga. Kalau kita tengok di awal-awal ayat sebelum tu, Allah Subhanahu wa ta'ala disebut tentang Adam AS tu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masa Allah Ta'ala buat Adam tu, ada makhluk yang tak setuju. Malaikat pun asalnya tak setuju, tapi akhir sekali akur dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang ketara sangat tak setuju ni adalah iblis. Lebih-lebih lagi bila Allah Subhanahu wa ta'ala suruh semua makhluk-makhluk pada masa tu sujud kepada Adam AS. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua sujud, iblis saja tak nak sujud. Iblis ekor tak nak sujud. Kenapa? Aba wastakbara, engkar dan takabur, dan ia daripada kalangan orang-orang kafir. Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita dosa yang mula-mula sekali dilakukan oleh makhluk Allah di atas muka bumi ini adalah rasis, perkauman iblis. Iblis tu dia rasa aku ni daripada api dan manusia tu daripada tanah. Rasis tu ada pada diri iblis, menyebabkan iblis tu Allah Ta'ala isytihar sebagai kufur. La'anatubillah. Minta melindung kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dia problem juga fahaman yang dikatakan rasis, kauman, dan benda ni memang Islam tolak dulu lagi. Kalau kita baca kisah berkait dengan seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni orang kulit hitam. Orang kulit hitam, orang hina ni macam-macam cara orang lakukan untuk hina orang nama Bilal bin Rabah. Antara dalam sejarah Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Dalam sejarah pembukaan kota Mekah, Nabi SAW suruh Bilal bin Rabah ni naik atas Kaabah azan. Lakukan azan, tunjuk yang kita memerintah. Bilal bin Rabah ni kulit hitam, dia naik atas Kaabah. Dia naik atas Kaabah tu, dia pergi azan. Masa azan, orang-orang munafik, orang Islam tapi ada semangat rasis, orang Islam yang ada semangat perkauman, dia kutuk Bilal. Dia kata, ma wajada Muhammadun ghaira hadzal qurab mu'adhdhinan. Muhammad ni tak ada orang lain kena jemput sebagai muazzin, gagak hitam ni juga menjemput. Ni ayat orang munafik yang ada semangat rasis. Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala marah tindakan yang dilakukan oleh orang munafik pada masa itu, menyebabkan Allah Ta'ala turun Al-Quran. Ayat itu berbunyi, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallah atqakum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai manusia, sungguhnya kami ciptakan kamu lelaki perempuan, berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Tujuannya supaya kamu kena kenal di antara satu dengan yang lain. Orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang takwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak cerita, Allah Ta'ala tegur orang munafik yang ada semangat rasis, semangat perkauman tu. Ataupun dalam kisah lain kita baca berkait dengan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari ni sahabat Nabi daripada satu kabilah Arab namanya Al-Ghifar. Al-Ghifar ni satu kabilah Arab yang berada di antara Mekah dengan Syria. Mekah di Syria, tengah-tengah jalan tu ada satu perkampungan, satu kawasan. Dari situ tu kabilah Arab yang duduk kat situ tu namanya Al-Ghifar nama dia. Macam kita lah, kita kat Malaysia ni dalam Sabah tu, alik kat ujung Sabah tu ada satu kabilah Melayu namanya Sulu. Kan? Macam itulah, dia pun ada tempat-tempat yang dia orang duduk kan. Jadi bila Ghifar ni, Abu Dzar Al-Ghifari last sekali masuk Islam, alhamdulillah. Bila dia masuk Islam, dia pergi duduk dekat Mekah dan Madinah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia jumpa dengan Bilal bin Rabah. Kait dengan Bilal jugalah, jumpa dengan Bilal bin Rabah. Dia pergi kata, ya Ibn Sauda, wahai budak kulit hitam. Tak ada pasal, saja-saja pergi sebut budak kulit hitam. Yang kawan itu memanglah kulit hitam. Kau cakap macam tu, terasa dah hati Muhammad tu. Dia terasa hati, menyebabkan dia cari Nabi Muhammad SAW. Dia pergi cerita dekat Nabi tentang apa yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari kepada dia. Nabi SAW dia dengar marah Nabi. Kalau kita baca dalam hadis tu, muka Nabi tu merah, nampak merah. Kulit Nabi ni putih. Dia putih, mu putih. Bila marah nampak merah kulit Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW ni cari Abu Dzar. Bila cari jumpa, tanya, betul ke? Betul. Betul dia cakap, ya Ibn Sauda, wahai anak orang kulit hitam. Bila cakap macam tu, Nabi Muhammad ni keluar sepatah. Muka masuk Islam dah, tapi hati kecil tu jahiliah ada lagi. Islam dah, tapi dalam hati kecil tu ada lagi jahiliah. Nabi Muhammad ni bila cakap dengan marah, nampak pula muka marah. Abu Dzar ni pula rasa bersalah. Bila rasa bersalah, minta maaf dengan Nabi SAW. Nabi Muhammad kata, tak nak, bukan kamu kena minta maaf dengan aku, kena minta maaf dengan Bilal. Buat silap dengan Bilal, bukan dengan Nabi SAW. Minta maaf dengan Bilal. Dia hamba Allah ni bila dengar macam tu, cari Bilal nak minta maaf. Yang Bilal ni pula menyorok tak nak jumpa. Jam cari-cari tak jumpa, cari tak jumpa. Last kali jumpa jugalah. Bila jumpa tu, jumpa dengan Bilal berdepan, cakap Bilal minta maaf. Bilal kata, aku tak nak maaf. Oh, lagi susah. Mula-mula cari tu tak jumpa, susah dah. Dah jumpa, minta maaf, tak nak maaf pula. Lagi susah. Minta maaf, tak nak. Bilal paling kelai, lari pergi duduk depan Bilal. Minta maaf, tak nak. Paling pula tempat lain. Paling tu minta maaf. Bilal tetap tak nak maaf. Last kali dia jatuhkan badan dia depan Bilal. Dia pun kata, Bilal, kau pijak muka aku sekarang juga. Kata aku sah. Dia jatuh muka atas bumi tu kan. Kau pijak muka aku sekarang. Pijak sekarang. Bilal dia tengok macam tu, dia belajar. Kau buah pahal pula suruh pijak muka mu ni kan. Dia duduk, dia pegang Abu Dzar tu, dia berdirikan Abu Dzar. Dia kata pada Abu Dzar, muka kamu digunakan untuk sujud pada Allah, bukan untuk letak tapak kaki aku. Tu sahabat Nabi dulu je. Kita mampu tak ada macam tu lah. Pijak muka aku, belum nyai muka Muhammad tu. Kalau kita kan,
Tunggu jap aku nak cari kasut bola ya. Kalau kita macam tu, nak pijak biar hancur muka Muhammad tu. Nak cerita beza sahabat Nabi dulu dengan kita. Dan kita nak gambarkan daripada cerita yang kita bawa di sini, bagaimana rasis itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang benda tu ditolak keras di dalam Islam. Kita buat mari 3 cerita semangat rasis yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan macam mana Muhammad tolak benda tu. Dan rupa-rupanya punca manusia ni jadi rosak kerana bermula daripada situ. Dosa yang mula-mula sekali dilakukan oleh makhluk di atas muka bumi itu adalah semangat perkauman, semangat rasisme. Siapa dia yang mula-mula sekali buat tu? Iblis. Tak nak sujud pada Adam. Kenapa? Sebab Adam tu tak nak. Aku ni api dengan tanah mula lagi api. Jadi dia tak nak sujud kepada Adam. Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala marah. Dan benda tu tak sewajarnya ada dalam jiwa orang Islam. Kita orang Islam ni bila Islam, kita mesti aman damai, kita mesti tidak ada dendam, kita mesti ada kebaikan yang perlu kita lakukan. Kebaikan tu kita untuk kita dan juga untuk orang ramai. Islam ni satu agama, dia ajar kebaikan, keadilan itu merentasi warna kulit. Itu Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi bila Allah Subhanahu Taala ni kata pada Iblis sujud, Iblis tak nak sujud. Allah Taala isytihar kafir. Allah Taala isytihar di neraka. Iblis ni tak puas hati. Bila tak puas hati, dia bersumpah lah, dia berjanji depan Allah Ta'ala, iaitu dia nak kacau anak Adam. Dia nak bagi anak-anak Adam ni semua sesat macam dia, biar ada geng dalam neraka nanti. Seorang-seorang masuk neraka tak best, kalau ada geng ni best sikit. Dia pun cari, macam mana nak buat? Dia berjanji depan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, nak kacau-kacau kamu pasal lah. Nak kacau sangat anak Adam, kacau tak ada apa. Cuma kamu kena ingat, kamu tak akan berjaya mempengaruhi orang-orang yang soleh, orang yang takwa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu janjilah yang dilakukan oleh Iblis di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian lepas cerita pasal Adam dengan Iblis, Allah Ta'ala berkata kepada Adam dan Hawa ni, uskun anta wa zawjukal jannah. Adam pergi dalam syurga. Pergi duduk dalam syurga tu kan. Di sinilah jadi dalil bila kita ni ada isteri, dia kena ada rumah. Allah Ta'ala tak suruh Adam duduk dalam syurga sebelum Hawa ni ada lagi. Bila ada Hawa, Allah Ta'ala kata uskun anta wa zawjukal jannah. Pergi duduk dalam syurga. Orang Melayu kita pun buat satu istilah, rumahku syurgaku. Orang Melayu sebut baiti jannati. Arab punya istilah tu sebenarnya. Asalnya istilah orang Arab. Orang Arab ni buat keluar satu pepatah, baiti jannati, rumahku syurgaku. Orang Melayu kita pun rembatlah ayat tu diterjemah ke dalam bahasa Melayu, rumahku syurgaku. Dan sebenarnya betul, memang dalam Quran. Adam ni dia duduk dekat bumi. Ingat, Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala di bumi. Ada orang kata Adam diciptakan dalam syurga. Tak betul tu. Itu Bible itu bukan Islam tu. Itu Bible pun ni. Bible memang dia kata lah Adam diciptakan dalam syurga. Kita tak. Kita Quran ajar Adam dan Hawa ni diciptakan oleh Allah Ta'ala di bumi. Lepas ada dua tu kahwin, berkahwin, baru duduk dalam syurga. Uskun anta wa zawjukal jannah. Lagi duduk dalam syurga tu. Cuma ni bila Allah Ta'ala kata kita dalam syurga tu, apa yang ada dalam syurga tu, wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Macam-macam makanan ada kat sana. Sedap-sedap makanan. Kita dekat dunia ni apa makanan ada? Itu pun tak lain nak bincang. Banyak sangat makanan sedap-sedap. Apa ada? Nasi goreng Pattaya, ikan siakap 3 rasa. Macam-macam nama makanan yang sedap-sedap. Itu tu makanan yang dimasak oleh orang. Dalam syurga tu makanan lagi sedap daripada makanan di dunia. Sebab masakan tu siapa yang masak? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala masak lagi sedap lah, Syekh. Orang masak pun dah sedap, kalau Allah Ta'ala masak lagi dah sedap. Ni cerita dalam syurga. Ada segala makanan syurga kau nak makan. Allah Ta'ala makan. Cuma dalam banyak-banyak makanan kau nak makan, ada satu kau jangan pergi dekat. Apa dia? Wala taqraba hadhihi syajarah. Ada sebatang pokok. Orang kita sebut pokok khuldi tu kan. Khuldi, sebenarnya bukan khuldi. Khuldi itu nama yang dibawa oleh Iblis pada pokok untuk mempengaruhi Adam dan Hawa. Sebab sifat manusia itu, mereka ni mudah terpedaya dengan label. Kita ni mudah terpedaya dengan label. Kita beli barang, tengok barang tu, tengok label macam baik, beli je. Padahal tak baik pun. Keluar pula hari tu kerana sembang dengan Dr. Juanda Jaya, Mufti Perlis, sembang dia. Sembang dia cerita, ada orang telefon dia tanya fatwa pasal ada satu air yang dijual dekat Singapura. Dekat Singapura ni bukan kat Malaysia, tapi kat Malaysia pun lebih kurang sebenarnya. Ada orang jual air dikatakan air Zam-Zam,
dan dicelup dengan janggut Nabi. Nak dengar tu nak tergelak. Ada juga, ada yang dia kata menarik, ramai pula orang beli. Air tu dikatakan air Zam-Zam, lepas tu dicelup janggut Nabi. Anda pun timbul persoalan, bagi mana janggut Nabi tu? Dari mana janggut Nabi tu? Dia pergi celup, silap pula dia celup janggut dia tu. Yang kita pula cari pakat-pakat beli. Orang ni bila guna air Zam-Zam, orang beli dah situ tu. Bubuh pula celup janggut Nabi, jual RM100 orang beli. Tak besar mana, botol air mineral kita harga RM1 tu. Beli je sebab label janggut Nabi tu, oi, laku. Nak cerita manusia macam tu. Nak cerita lah manusia, dia nak jual barang, nak bagi laku, dia kena guna label-label yang sakral. Label-label sakral tu macam-macam lah. Jampi, dibaca ayat Quran, dibaca gatuh lah. Tak jadi dok lah. Last kali orang boleh percaya kain daripada berdoa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan satu problem juga sebenarnya berlaku lah. Di tempat kita pun ada air jambi tu kan. Air jampi, air mineral je. Tapi dia ambil dia tiup tu, harga sampai RM20, RM30. Orang ni syekh dah sakit dia beli. Orang ni dah sakit ni, belilah beli. Rugi tak beli, takut tak sihat, beli. Sebab percaya. Label ni siapa-siapa boleh percaya. Kaedah guna label untuk mempengaruhi manusia ni, mula-mula sekali buat iblis. Laknatullah. Masuk dalam syurga, ni kamu jangan dekat pokok ni. Kalau buka dalam kitab tafsir ni, ulama pergi sebut nama pokok tu dengan berbagai-bagai nama. Ada orang kata, ada ulama tafsir kata nama pokok tu Az-Zaitunah. Ada ulama tafsir kata nama pokok tu As-Sunbulah. Ada pula ulama kata nama pokok tu Al-Karam. Ada pula ulama kata nama pokok tu Al-Syaram. Macam-macam nama. Yang pastinya bukan nama Khuldi. Dan tu siapa yang kubur nama Khuldi tu? Iblis. Khuldi, kekal sampai bila-bila. Khalidina fiha. Yang bahasa Arab tu kan? Khuldi, kekal. Dia bagi tahu ni, Adam, sebenarnya Tuhan ni tak nak bagi kamu kekal dalam syurga. Cara dia spin otak kita. Cara Iblis pergi spin otak Adam AS dengan Hawa AS ni kan. Dia kata apa? Dia kata Adam, Hawa, sebenarnya Tuhan tak nak bagi kamu kekal dalam syurga. Sebab tu tak bagi makan buah ni. Kalau kamu makan, kekal dalam syurga. Mula-mula sekali pergi rembat, dia makan tu, dia dengar betul kot. Dia pergi betul kot masalah. Dia pergi rembat syekh, dia makan. Makan habis, dia pergi goreng pula dekat abang ni, Adam. Dan, tak rembat, sedap. Macam kita lah. Dia kadang-kadang ni syekh, kita ni mudah terpedaya dengan cara orang goreng tu. Kadang-kadang tak apa pun. Ada masa belajar Pakistan, dia ada satu makanan. Dia panggil apa? Al-Jubnu. Jumpu ni apa? Tak tahu. Adalah makanan orang Pakistan lah. Dia susu tu dia jadi keras sikit. Dia buat macam mana tak tahu. Jadi kawan anak ni, dia ambil dia makan. Dia kata sedap syekh, rugi kau tak makan. Anak ni dengar cara dia cerita, dengar mulut-mulut sekali dia cerita. Mintalah disebabkan orang tu kata sedap, kawan kita tu minta satu, kita minta dua. Sebab dia cerita tu sedap sangat. Kita minta dua, makan tu semulut, tak sedap pun. Kena goreng aku ni, kena tipu lah. Cara cakap tu menyebabkan kita mudah terpengaruh. Jadi benda ni berlaku kepada Adam dan Hawa. Hawa pergi makan, rugi tak rembat, jom kita rembat sama. Sedap tak sedap. Ya kawan dengar, sedap ni, makan. Makan. Habis marah Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala marah tu, Allah Ta'ala pun cerita ayat kita baca ni. Ni kita nak kupas ni ayat ni. Apa kata Allah? Fa'azallahuma syaitanu anha. Menggelincirlah kedua-duanya, yakni Adam dan Hawa, daripada syurga. Tergelincir. Gelincir ni awak nak gelincir. Gelincir ni kita jatuh bukan sebab kita nak jatuh, terjatuh. Mungkin faktor kelalaian kita. Adam AS ni pada silap dia lah. Ada lalai dia. Dia tak teringat yang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan dia termakan buah dia. Cerita dia. Biasalah dalam hadis Nabi SAW pun banyak penggunaan kalimah zallah, gelincir. Antaranya dalam satu hadis Nabi SAW disebut, aku bimbang berlaku 3 perkara kepada umat. Kalau ada 3 perkara ni akan berlaku kerosakan besar kepada umat. Yang pertamanya, kata Nabi SAW adalah jidalul munafiq bi kitabillah. Orang munafik berdebat tentang Quran. Orang munafik ni, problem ni adalah dia orang ni mengikut kehendak hawa nafsu. Itu problem orang munafik. Dia ikut kehendak hawa nafsu, dan bila dia ikut kehendak hawa nafsu, cara dia nak pamerkan hawa nafsu dia tu macam betul baca Quran. Baca Quran tu biasalah. Biasa syekh.
Orang kadang dia berdebat baca Quran juga, dia baca kaedah fiqh, dia baca kaedah hadis, macam-macam dia baca untuk nak tipu agama itu sendiri. Orang Yahudi dulu macam tu. Orang Yahudi dulu, dia orang nak menegakkan kekuatan dia orang tu macam mana nak buat? Dia orang selewengkan kitab Taurat. Dan kitab Taurat tu sendiri dia orang paling tunjuk, dia orang kata itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang tulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka tahu itu datang daripada Allah. Terang-terang guna nama Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan kesesatan. Sesat-sesat lah, tapi nak pamerkan benar tu, dia junjung Quran, dia junjung Taurat. Ini dilakukan oleh orang dulu. Ini berlaku Jidal munafiq bi kitabillah. Orang munafik berdebat untuk berdebat menggunakan kalimah Allah. Menggunakan kitab Allah. Berlaku. Yang kedua dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-a'immatul mudillin. Pemerintah-pemerintah yang sesat. Tu bahaya tu. Pemerintah ni satu, yang kedua sesat pula. Tu masalah. Zaman dulu ada di Andalusia. Di Andalusia dulu dia ada satu zaman dipanggil sebagai zaman Al-Muntashirin. Al-Muntashirin ni satu pemerintahan yang diperintah oleh orang-orang agama. Orang-orang agama mengeluarkan undang-undang ataupun mengeluarkan akta-akta ataupun dasar kerajaan yang dilabelkan sebagai agama, tetapi dasar-dasar itu sebenarnya menindas kepada rakyat pada masa itu. Menyebabkan ada rakyat ni dia bangkit pergi lawan. Tapi bila lawan, kerajaan dia orang ni disebabkan dia perintah oleh orang-orang agama, dia pergi label kepada yang lawan kerajaan itu sebagai buruh. Pergi labelkan sebagai muharibin, golongan-golongan pemberontak. Bila label sebagai pemberontak, maka rakyat yang bangkit itu boleh dibunuh. Berlaku pada zaman dulu di Andalusia. Berlaku Jadi bila berlaku tu mati, menyebabkan ada pula ulama-ulama yang tertentu yang tidak berpihak kepada kerajaan, tetapi dia lawan kerajaan, dia bangkit pergi lawan. Antara ulama tu namanya Al-Imam Asy-Syatibi. Antara ini berlaku dalam sejarah umat Islam. Nak gambarkan memang ada pemerintah yang disebut sebagai Al-Mudilli, pemerintah yang sesat. Dia menyesatkan umat semata-mata untuk menguatkan kekuasaan dia. Memang berlaku pada zaman dulu. Dan benda tu Nabi Muhammad SAW pun pernah sebut Al-A'immah Al-Mudilli. Yang ketiganya kata Nabi SAW, Zallatul alim, kegelinciran orang alim. Ini bahaya Orang munafik pun berdebat tentang Quran. Satu hal mempertahankan hawa nafsu je dengan baca Quran. Pemerintah pula sesat. Yang ketiga pula orang alim tak mengarut, habis jam. Orang alim ni sepatutnya dia kena cerita tentang kebenaran Al-Quran. Ni tak, orang alim tu pula mempertahankan kezaliman sebagai contoh. Berlaku. Kalau berlaku, inilah antara punca berlaku kerosakan di atas muka bumi Allah SWT. Jadi Nabi SAW dia guna ayat Zallatul alim, kegelinciran orang alim. Quran guna ayat yang sama. Apa kata Allah Ta'ala? Fa'zallahuma asyaitan. Syaitan menggelincirkan kedua-duanya, Adam dan Hawa, anha, daripada syurga. Kenapa syaitan ni dia berusaha sangat untuk nak gelincirkan Adam dan Hawa? Kenapa? Puncanya adalah dendam. Ni dendam, ni problem dendam ni. Kita manusia ni yang ada dendam, sebenarnya dia terpengaruh dengan iblis laknatullah alaih. Dendam, dengki. Dengki ni bukan semua haram. Ada ketika jadi halal, ada. Nabi Muhammad SAW pernah sebut la hasada illa fisnatain. Tak boleh dengki cari dua keadaan. Nabi kata dua boleh dengki. Yang pertamanya, kita berdengki daripada sudut ilmu. Kita tengok orang tu ilmu dia banyak, kita rasa nak ilmu lagi banyak pada dia, boleh dengki lagi tu. Itu boleh berdengki macam tu. Kita tengok ustaz tu mengajar banyak, kita nak mengajar lagi banyak pada ustaz tu. Itu tak apa. Kita tengok orang tu belajar kuat, aku nak belajar lagi kuat daripada dia. Itu dengki yang dibenarkan. Yang keduanya, kita berdengki daripada sudut derma, infak fisabilillah. Orang tu derma RM50, kita nak derma RM500. Orang tu derma RM500, kita nak derma RM5,000. Itu lagi bau. Bagus lah tu. Kalau ada orang macam tu Syekh dekat surau kita, selamat surau ni. Tak penting nak masalah duit kan. Tapi nak bagi tahu itu dengki yang dibenarkan. Selain daripada itu tak boleh. Berdengki sampai satu tahap menjatuhkan orang. Buka kedai, kawan tu buka kedai. Kedai kita tak apa laku, kedai dia laku. Macam mana nak buat? Cari tok bomo. Ni pengen orang Melayu tu. Nampak? Cari tok bomo mana sihir lah. Carilah tok bomo. Tok bomo tu bacalah apa, janji serapah apa tak tahu. Baca apa tujuan? Nak pelikukan kawan satu lagi. Tak boleh. Ini tak baik Ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Dan daripada dengki itu dia akan pergi pada dendam.
Iblis ni dia dendam. Dia berdendam. Dia tengok Adam, dia dendam. Bila dendam tu dia fikir, takkan aku je masuk neraka. Aku masuk neraka ke Adam. Aku berdendam dengan Adam. Aku akan usaha nak bagi sesatkan juga Adam. Ni berlaku Sebab itu fa'azallahuma syaitan. Allah Ta'ala gelincirkan Adam dan Hawa. Kerana berfaktorkan kedua itulah menyebabkan menyebabkan syaitan itu masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan macam mana iblis menggelincirkan Adam dan Hawa? Macam mana agak-agak? Kalau baca kitab tafsir ni, macam-macam tafsiran. Imam Ibn Katsir dia buat mari cara iblis nak gelincirkan Adam dan Hawa tu dengan